Assalamualaikum kamu dan apa khabar teman ucapkan kepada kamu semua. Jadi pada hari ni macam kamu tengok dekat thumbnail tu ya. Teman akan hari ni akan berkongsi macam selalu yang teman buat. Hari ni berkaitan dengan cerita belakang takbir, cerita ataupun filem pendek. Cerita pendek yang bertajuk Usyuk JJ yang bakal keluar pada lusa ni. Pada hari Rabu 13 bulan September 2023 9 malam di YouTube channel Amir Sufi ya, iaitu cerita tu lah, Usyuk JJ. Jadi pada kamu semua, hari ni teman nak kongsi sedikit berkaitan dengan cerita ni, macam mana selalu teman buat perkongsian teman dengan kamu tentang cerita-cerita teman sebelum ini. Dua jelaka ke, zombifikasi ke, teman ada cerita di sebalik takbirnya dan sebagainya. Jadi pada hari ni teman nak kongsilah tentang Usyuk JJ. Dia teman buat ringkas-ringkas aja, ada 6 hari ni. Teman senaraikan macam biasa. Jadi kau mendengar lah ya, apa teman nak labun. Labun yang bermaksud lah ya. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan idea untuk buat cerita ni dan tujuan. Teman cepat sikit ya. Okey, yang pertama sekali idea dan tujuan nak buat cerita Usyuk JJ ni. Usyuk JJ ni nama orang ya. Tu first. Kamu jangan ingat Usyuk ni nama deodoran ke. Dia bercerita ni memang nama ni lah. Jangan ingat ni nama kopuk ke kan. Bukan. Usyuk JJ ni adalah nama orang, nama watak dalam cerita ni. Jadi idea nak buat cerita ni daripada mana? Yang ni teman dapat daripada teman sendiri. Hasil teman dapat ilham untuk menghasilkan sebuah cerita pendek ataupun filem pendek yang orang kata santai, komedi dan juga zaman moden. Maksudnya filem pendek berkomedi, parody komedi yang berada di zaman moden. Di zaman moden ni lah. Tapi memang ada sikit yang lama, ada sikit yang baru. Jadi teman teringin nak buat. Jadi teman memikirkan jalan cerita tu lebih kurang sehari 2 hari untuk teman buat cerita Usyuk JJ ni. Dia agak rumit juga untuk kali ni, untuk buat skrip tu. Pasal kali ni teman skrip tu olahan sendiri. Olahan sendiri. Tapi nanti teman ceritakan. Tapi tujuan untuk buat cerita ni juga adalah untuk menampilkan pelakon-pelakon teman ini untuk orang kata lebih bagi dia melik. Selama ni, sebelum ni teman pelakon utama dan sebagainya. Kali ni teman bagi pula dia melik. Teman jadi extra bodoh-bodoh aja ya. Teman lebih banyak main kamera dan juga directing. Itu tujuannya. Dan juga tujuannya juga adalah untuk teman bagi tahu sini, tujuannya adalah untuk teman adaptkan lagi sinematografi tu, untuk teman improve lagi untuk menampilkan improvement yang baik, untuk menghasilkan satu sinematografi yang baik yang teman belajar sebelum ni tu. First, teman adapt dalam cerita pendek dua jelaka. Jadi yang Usyuk JJ adalah yang kedua. Teman nak improve lagi daripada segi quality, daripada segi sinematografinya, roll of third-nya, shot-shotnya, teman perbaiki lagi. Dan kali ni pun Zulhelmi Azizi macam dalam dua jelaka dia 1-2 shot je, tapi dalam Usyuk JJ banyak shot dia buat. Banyak shot dia buat. Jadi teman panggil dia sebab Fikri tak ada. Jadi tujuannya itu satu, untuk teman tampilkan pelakon teman, ada pelakon baru juga. Jadi teman akan reveal. Dan juga untuk menambahkan demo ni sebagai orang kata lead untuk sebuah cerita pendek teman. Selalu teman lead, sekarang ni demo pula lead. Dan yang ketiga adalah untuk teman improve lagi sinematografi di dalam setiap cerita pendek yang teman arahkan. Teman nak letakkan sinematografi yang betul-betul baik dan improve. Kita belajar dan terus belajar untuk improve sinematografi tu. Jadi itu tujuan dan juga idea yang teman dapat daripada teman sendiri. Nanti teman akan cerita lagi secara detail tentang skrip. Yang kedua, jalan cerita ni. Jalan cerita ni dia mengisahkan tentang Usyuk JJ ni, tapi teman pendekkan Usyuk. Di Instagram @steam production ada dikabarkan jalan ceritanya tu. Usyuk JJ ni adalah seorang penjual barang wangi-wangian ataupun minyak wangi. Pada suatu hari tu dia pergi ke sebuah kampung untuk menjual barang-barang dia ni lah kan. Dalam dia pergi ke sana tu dia terjumpa
Dia ternampak penduduk kampung dan pemuda-pemuda di kampung ni lah, yang berperangai menjengkelkan. Menjengkelkan tu banyak lah, baik ke buruk ke, perangai yang asyik merungut ke, dalam cerita ni ada menceritakan itu. Jadi tadi sampai mana? Sampai dia datang kampung ni melihat dan menjengkelkan. Jadi apa penyebabnya dia bersikap begitu? Itu sahaja jalan cerita dia. Sinopsis cerita dia sangat pendek. Dia mengisahkan tentang Usyok, penjual minyak wangi, datang ke kampung untuk menjual minyak wanginya, untuk menjual minyak wangi, dan dia ternampak pemuda kampung, penduduk kampung yang segelintir ni bersikap orang kata menjengkelkan. Jadi apa sebabnya dia menjadi panggil kopi tu? Itu secara pendeknya, itu jalan cerita dia. Jadi teman tak revealkan secara detail sebab cerita ni adalah cerita pendek. Kali ni cerita Usyok JJ ni adalah cerita duration yang sangat pendek teman pernah buat dulu. Selepas zombie tu yang paling panjang, sejak itu rasanya teman buat cerita pendek semua panjang-panjang sikit, dalam 15 minit, 14 minit, 16 minit, 26 minit, panjang. Jadi untuk Usyok JJ ni hanya 7 minit saja. Hanya 7 minit. Hanya 7 minit saja. Jadi bagi teman orang kata cerita ni cukup ni lah apa ya. Kejap air rumah yang ada ni sikit. Okey. Ada. Jadi cerita-cerita ni amat orang kata berlainan. Dia pendek sikit. Memang ngam lah namanya filem pendek, cerita pendek ya. Okey. Itu untuk daripada segi jalan cerita. Yang ketiganya adalah pelakon. Jadi pelakon-pelakon kali ni, starring dia kali ni seperti biasalah ya. Haris Hafiz, Muzamin Hakimi, dan juga yang terbaru M Hafizam. Okey, Hafizam ni adalah pelakon teman ni. Angkat member ke ni kan. Dia ni datang secara spontan aja sebenarnya kan. Kali ikutkan watak dia ni sama ada teman ataupun VKRR yang kena cover. Tapi kebetulan pada hari tu dia datang bersama dengan Zuhelmi calling dia. Teman panggil Zuhelmi sebagai cameraman DOP. Dia ada, and then teman secara spontan scouting dia untuk watak seorang gila yang apabila dia gila lah, dia ni putus cinta. Lepas putus cinta dia gila. So itu watak dia. Jadi dia dapat watak tu teman. Untuk pertama kalinya Hafizam ni muncul dalam filem pendek teman. Sebelum ni dia dikod. Masa kami syuting zombifikasi dia dikod kat belakang. Bila offer masa tu dia tak nak lagi lah kan. Tak tahulah pasal apa sekarang ni dia nak. Kan masa tu dia tak nak lagi. Dia adalah ikut 2-3. Macam 2 jelaka itu pun dia ikut. Belakang takbir kan. Tengok-tengok begitu je. Tapi kali ni dalam Usyok JJ dia invest. Dia masuk. Jadi korang nak tengok lakonan dia tu rupa mana. Walaupun dia tak nampak sangat muka ke apa ke, tapi dia punya pergerakan lakonannya tu alhamdulillah teman rasa okey. Untuk seseorang yang orang kata memang putih harapan sungguh, memang kena dengan dia. Memang nampak putih harapan. So M Hafizam. Jadi yang lead cerita kali ni adalah Haris Hafiz. Ya, Haris Hafiz yang akan lead cerita ni. Teman hanyalah extra saja. Jadi kau nak tahu extra macam mana, kau tengoklah cerita ni. Cerita ni sangat berlainan. Cerita ni orang kata cerita komedi parodi, parodi komedi nasihat zaman moden punya. Kan. Itu dia. Jadi macam-macam nasihat dalam cerita ni, dan macam-macam benda-benda yang terlibat dengan masyarakat kita di orang Melayu ni, di Malaysia ni ada. Macam sikap putus asa, banyak merungut, ada sikap yang tak pernah berubah, suka terjebak dalam gejala-gejala keburukan macam anak-anak muda sekarang babai teman generasi macam ni kan. Siapa kata-kata ni pun ada juga generasi yang mengalami putus cinta ni dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dalam cerita pendek, filem pendek kali ni kan. Teman gabungkan, selama ni teman buat cerita lama, banyak unsur lama. Jadi kali ni teman ubah masukkan baru dan juga lama, gabungan lama dan baru. Begitu juga dengan soundtrack yang digunakan, soundtrack dan juga sound background yang digunakan kali ni campuran. Tak ada dah macam dulu teman guna lama-lama je kan. Tapi untuk kali ni teman try nama pun cerita parodi komedi parodi komedi nasihat zaman moden. Jadi dia bernasihat pengajaran Jadi itu untuk pelakon-pelakon tadi. Dan juga seterusnya adalah untuk set lokasi
Set lokasi kali ni seperti biasa. Cuma teman tambah kali ni satu shot tu di kebun getah. Yang teman rasa cantik shot tu. Cantik shot tu. Shot tu teman buat dekat sini je, tapi jauh sikit. Ada dekat Kampung Pondok lah. Kalau orang sini tahulah Kampung Pondok kan. Jalan nak bawah tu, sini tahulah orang dekat ni kan. Cantik satu shot dekat kebun getah tu. Jadi dalam kebun getah tu kita redah. Kita ambil satu shot situ. Shot usyuk mari lentang pula. Usyuk mari ke kampung ni. Untuk menjual barang-barang tu. Cantik. Sangat cantik. Dan banyak teman ambil di situ adalah orang kata white shot. White shot banyak teman ambil. White shot punya shot. Banyak. Untuk menampakkan sebuah kawasan tu. Cantik. Cantik sangat. Jadi teman rasa itulah yang lain sikit. Dan juga kali ni kita kembalikan set kedai untuk satu orang watak tu. Kita tengoklah nanti. Itu untuk set lokasi. Set lokasi dan sebagainya. Jadi bagi teman sendiri untuk cerita ni, memang ngam untuk cerita yang orang kata versi sekarang ni Kerana sekarang dia menggabungkan macam sound background. Okey, teman cerita sendiri sound background. Okey, sound background kali ni teman menggunakan lagu lama dan juga lagu baru sikit. Macam lagu daripada Malik Ridwan, lagu Cukup Sampai di Sini. Itu lagu tema dia tu. Lagu pembukaan rasanya. And then ada lagu Sofas dan Bila Esok. Lagu tu baru sikit, betul tak? And then teman gabungkan balik dengan lagu lama sikit, iaitu lagu daripada Wings dan Search yang bertajuk apa yang dalam cerita tu Gemuruh. Jadi itu ada. Dan juga sound background yang orang kata scary punya. Itu adalah untuk satu babak tu yang orang kata ngam lah. Tapi soundtrack tu jenis sound background tu baru punya. Jadi so gabungan kali ni. Jadi teman tak masukkan lama je semua. Kali ni teman masukkan sikit untuk orang muda. Macam generasi teman ni yang putus cinta ada. Yang orang kata parah atas pun ada. Yang macam orang kata sikapnya dah tua, meniaga tapi asyik berongot dia pun ada. Dan juga sikap orang muda sekarang ni, yang masyarakat yang tak pernah berubah sejak tahun 80-an tu pun ada lah kan. Perangai buruk tu kan, perangai buruk macam dadah ke apa kan. Dia dimasukkan dalam cerita ni. Walaupun sikit tapi nampak lah. Dan ada nasihat-nasihat dalam setiap babak tu. Jadi itulah yang berbeza kali ni. Dia bukan sahaja orang kata komedi, tapi dia ada nasihat. Nasihat kan di zaman moden ni kan. Jadi itu untuk Usyuk JJ ni. Jadi dan seterusnya adalah harapan teman. Kita terus ke harapan. Harapan teman untuk Usyuk JJ ni adalah berhibur. Setiap karya teman buat, naskah yang teman buat ni adalah untuk menghiburkan audien. Tidak ada rasa untuk berjaya pun. Rasa tu ada, tapi kita kena realistik lah. Teman buat filem pendek bukan seperti orang lain yang terlalu moden. Teman ni adalah yang orang kata, walaupun teman generasi muda, generasi 2000, generasi apa yang orang kata culture shock lah dan sebagainya ni, tapi teman bukan yang orang itu. Teman jujur, banyak yang judge kita macam tu, tapi teman ni adalah berjiwa lama. Teman ni separuh jiwa lama, separuh jiwa baru. Tak adalah separuh jiwa lama, suku jiwa baru. Jiwa lama teman ni banyak lagu-lagu lama dalam diri teman ni terlalu banyak. Jadi tu sebab dalam cerita pendek teman, filem pendek teman yang teman arahkan, semuanya banyak lagu-lagu lama dan berkonsepkan komedi. Benda tu rasa macam orang kata dah sebati benar dengan teman punya self, dengan diri teman ni. Jadi itu yang teman adapt tu. Tapi untuk Usyuk JJ ni, teman gabungkan baru dan lama, lagu baru dan lagu lama, babak baru dan babak lama, kan. Shot tak adalah kan. Dia scene yang untuk zaman sekarang, scene yang untuk pertengahan 80-an pun dah ada, benda tu terjadi pun ada. Dia banyak teman masukkan untuk kali ni. Dan juga untuk kali ni, apa yang teman boleh share kali ni, dia punya pembikinan skrip tu tadi macam teman khabar, sangat-sangat lain. Sebelum ni teman menyediakan skrip untuk cast teman, tapi kali ni tidak ada skrip. Untuk cerita pendek, filem pendek Usyuk JJ yang teman arahkan ni, teman tak buat skrip sebenarnya. Jadi hanya dalam kepala otak kan. Bukan tak dan ke apa. Kita cuba buat macam tu. Sebelum ni pun teman pernah buat. Jadi kita cuba buat macam tu. Tak ada skrip langsung. Hanya ada babak yang terakhir saja, ending scene saja yang ada skrip.
Yang lain tak berskrip. Semua communication teman sebagai pengarah dan juga kekreatifan pelakon-pelakon teman. So itulah dia kan, apa yang kau tengok tu daripada kami lah kan, yang kami sembahkan dan sebagainya. Jadi harap kau terhibur lah kali ni kan. Teman cuba agak rumit juga sebab kita nak balas-balas balik skrip, dan juga orang kata kita banyak playback balik. Kita tengok balik and then kita tengok balik untuk memastikan yang kita balas tu benar, kena tempatnya. Okay, itu sahaja pada teman. Okay, kali ni pendek sikit kot. Okay, itu sahaja pada teman. Amir Sufi untuk workshop JJ ni. Jangan lupa pada lusa hari Rabu 13 September 2023 hari Rabu jam 9 malam YouTube channel Amir Sufi workshop JJ di YouTube secara tayang perdana ataupun premier. Itu sahaja pada teman. Amir Sufi.